All I wanted to do was play with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita kembali lagi di segmen Creepy and kita ada kisah seram daripada Sarawak. Hari ni Kapang nak cerita dua kisah seram daripada dua orang subscriber. And dua-dua cerita ni berasal dari Sarawak, guys. So, tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu, wahai Tuhanku, daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah yang pertama ni berlaku dekat sekolah. And nama pemilik kisah ni Han, bukan nama sebenar. Han ni seorang perempuan tau. Kisah ni berlaku pada tahun 2018, which is masa tu Han berumur 13 tahun, Form 1. Sekolah Han ni dekat tepi pantai. Memang betul-betul sebelah pantai. And nak dijadikan cerita, sekolah Han ni merupakan salah satu sekolah yang agak keras dekat sekitar situ. Sebab ada satu bangunan ni, bangunan terbiar tau, which is bangunan terbiar tu quarters lama, quarters cikgu. Tapi quarters tu dah tak digunakan dah, memang dah usang dan lama. Dah tumbuh daun-daun dah pun dekat dinding dia, tapi masih ada dekat situ. So, masa pertengahan tahun 2018 tu, pas raya macam tu, masa tu Han dekat Dewan. Diorang kena tunggu dekat Dewan lah. Semua budak kena berkumpul dekat situ sebelum masuk ke kelas. Masa Han tengah duduk tu and tunggu masa untuk masuk ke kelas, tiba-tiba Han rasa macam angin sejuk tau. Sejuk gila. Han pun pelik lah, kenapa tiba-tiba rasa sejuk? Padahal Dewan tu memang panas, lagi-lagi masa tu tengah hari tau. Han pun malas lah nak kisah sangat kan. Dia just buat hal macam biasa je lah. Kejap, bulan ni makin lama makin naik ke atas lah. So, say bye-bye tu bulan. Bye-bye. Kita tengok bulan yang ni je. Tengah Han buat kerja sendiri dalam Dewan tu, tiba-tiba ada budak ni, which is classmate dia jugalah. Dua orang perempuan dari kelas sebelah tiba-tiba menjerit. So, Han terkejut lah, ingat kan apa kan? Rupa-rupanya diorang kena histeria tau. Terus pengawas dekat situ suruh Han dengan kawan dia panggil cikgu dekat bilik guru. Sebab masa tu cikgu belum sampai lagi dekat Dewan tu. Han punyalah berlari sebab bilik guru tu jauh gila kot dari situ kan, dari Dewan tu. Lepas tu cikgu sampailah dekat situ, suruh angkat budak-budak yang kena histeria tu pergi ke bilik. Ada satu bilik ni lah, Han dah tak ingat bilik mana. Yang penting bukan Han yang angkat sebab Han dah penat berlari waktu tu. And diingatkan sampai situ je kes tu. Rupanya it's just a beginning. Baru je nak start. Masa tu sekolah dia ada jamuan hari raya kan, ataupun diorang panggil Minggu Ramah Tamah Aidilfitri. So, banyaklah kelas yang buat jamuan raya, termasuklah kelas si Han ni. And hari yang diorang buat tu memang hari yang banyak kelas lain buat juga. Oh, best lah diorang macam satu minggu tu kelas-kelas mana nak buat jamuan boleh buat. Macam kat sini biasanya satu hari semua satu sekolah tu buat jamuan raya. So, nak dijadikan cerita, masa diorang tengah seronok makan-makan tu, tiba-tiba salah seorang kawan Han ni yang kena histeria dekat Dewan tadi tu, dia dah start lain macam dah perangai dia tau. Dia start mengelamun, dia diam, dia tak cakap apa-apa. And muka dia pun sebenarnya dah boleh perasan muka dia pucat tau time tu. Dia duduk diam je, sedangkan tadi dia lah yang paling bising. Yelah, tengah jamuan mesti kita tengah happy dengan kawan-kawan kan. So, dorang kawan-kawan dia ni ingatkan perempuan tu tengah sakit ke apa. Tak lama lepas tu, dekat laluan koridor depan kelas diorang ni, ada 6 orang budak form 2 tau. 6 orang budak form 2 ni kena histeria masa dia menuju ke surau. Semua perempuan. Lepas tu, kawan Han yang diam tadi tu terus menangis. Dia menangis pula sambil dia pukul-pukul kerusi dalam kelas tu tau. Lepas tu dia start meracau, menjerit macam orang kena histeria. Han yang tengah sedap enjoy the food, makanan, jamuan tu, tiba-tiba cikgu tarik dia suruh tolong bawa kawan perempuan dia tadi tu pergi ke surau. So, Han pun pergilah bawa. Waktu tu Han kata sumpah berat gila. Yelah, orang yang tengah pengsan ni memang berat dia
sebenarnya lebih daripada yang kita timbang tu, sebab dia tak sedarkan diri tau. Padahal badan dia kecil je. So nasib baik ada juga kakak form 4 yang ada kelas tambahan petang tu. So diorang tolong-tolong lah juga Han angkat budak tu ke surau. Masa Han on the way nak ke surau tu, memang banyak dah budak-budak yang kena histeria dekat situ. And histeria ni kes histeria berjangkit lah. Dia sorang-sorang kena. And keadaan sekolah masa tu memang huru-hara. Padahal tu hari yang best kan, hari jamuan apa semua. Korang bayangkan huru-hara dia tu, cikgu berlari ke sana ke sini untuk kejar budak-budak yang cuba nak lari daripada surau, which is budak-budak yang kena histeria tu lah. So masa Han masuk dalam surau tu, Han terkejut sangat tengok budak-budak semua menjerit kat situ. Han tengok masing-masing meracau, masing-masing bergelut, dan ada yang meracau sampai tudung nak terbuka. Han tengok diorang masa tu rasa kesian sangat lah, sampai kan dia rasa macam nak menangis emosi waktu tu. Tapi kakak senior sebelah Han ni pegang Han, dia kata jangan menangis, nanti benda tu nak dekat adik pula. So Han cuba untuk kawal waktu tu and tolong kawan Han yang tengah kena rasuk masa tu. Han pegang dia and sumpah masa tu kawan dia kuat gila. Dalam 6 orang jugalah tolong pegangkan kawan dia ni, termasuk cikgu. Pun masih ada juga orang-orang yang terlepas tau. Masa Han tengah pegang dia tu, Han tak tahu macam mana mata Han tiba-tiba tertarik dengan mata dia. Macam eye contact lah waktu tu. Kan orang cakap kalau ada orang kena rasuk ni, jangan pandang mata dia kan. Kan benda tu macam attract, and then kita pula yang kena. And Han cubalah nak alihkan pandangan Han dari mata dia, tapi tak boleh. Seolah-olah macam mata dia tu berat lah nak pandang tempat lain. Tapi Alhamdulillah tak ada apa-apa. Cuma masa tu memang takut gila. Han terus lepaskan tangan kawan dia tu and nak balik pergi ke kelas. Masa Han dekat dalam surau, memang ramai kena histeria. Semua perempuan, and ada 3 orang lelaki yang kena histeria juga. Terkejut lah sampai lelaki pun boleh kena tau. Lepas tu kan Han cakap Han nak balik kelas kan. Masa dia tengah siap-siap nak balik kelas tu, tiba-tiba ada seorang cikgu ni suruh Han kejar budak yang kena rasuk lari dari surau. Punyalah payah nak kejar dia sampai ke padang sekolah. Masa angkat dia pergi ke surau tu, Han pegang bahagian kaki dia. Masa nak masuk pintu surau tu, budak yang kena rasuk tadi tu tendang Han punya pinggang sampai Han tercampak kena pintu surau. Tangan Han luka disebabkan kena pintu surau tu. And pinggang dia sakit teramat sangat sebab kena tendang. Nak dijadikan cerita pula, masa tu Han first day period guys. So memang tengah sakit perut yang segugut tu lah, yang perempuan-perempuan je pernah rasa kan. Tapi Han tak salahkan lah dia, sebab Han tahu ada benda lain dalam badan budak tu kan. Jadi Han terus fed up nak pegang budak yang kena histeria. And lepas dia settlekan tu, dia terus balik kelas walaupun dia tak pakai dah kasut masa tu. Sampai kelas ramai gila budak-budak yang menangis ketakutan. Macam jadi apa dah sekolah masa tu. Memang huru-hara gila lah. And bukan sesi petang je yang kena histeria ramai-ramai. Esoknya tu, which is hari Jumaat, budak sesi pagi pula yang kena histeria beramai-ramai. Tapi Jumaat tu budak-budak perempuan sesi petang tak sekolah lah. So balik je rumah memang sakit gila pinggang, sampai kan dia menangis sebab sakit sangat-sangat. Lepas tu mak dia tolonglah urutkan, baru dia rasa lega sikit. Kemudian minggu depannya hari Isnin tu memang tak ramai budak datang sekolah sebab ramai parents yang tak kasih. Kelas Han tak sampai 10 orang pun yang datang ke kelas. Sebab parents pun masing-masing takut lah apa-apa jadi dekat anak diorang kan. So bagi reda sikit kat sekolah tu, baru anak dia masuk. Lepas tu kaji sebab apa puncanya kena histeria beramai-ramai masa jamuan hari raya tu. Rupa-rupanya ada budak-budak yang main Spirit of the Coin dekat sekolah tu. And budak-budak tu lah yang kena first kali kena histeria. Kan Han cakap sekolah Han yang agak keras kan, memang ada penghuni yang lain lah selain daripada budak-budak sekolah ni. So lepas budak-budak yang kat Dewan tu kena histeria tu, diorang pergi berubat. And berubat bukan cara Islam menurut Han. Maksudnya dia guna penjaga jin untuk lindungi diri dia. Tapi jin dalam sekolah Han tu tak suka benda tu. And menurut Han, jin yang budak tu guna sebagai pelindung diri dia tu daripada laut. And benda yang dekat sekolah tu jin darat. Jin-jin ni macam bergaduh sebab jin dekat sekolah tak suka benda daripada laut tu. Wow. Sebab itulah dia pergi rasuk semua budak-budak dekat situ. That's why lah ramai yang kena histeria berjangkit ni. Tapi Alhamdulillah Han tak kena, cuma almost kena. Jadi pengajarannya di sini Han kata jangan pergi main benda yang bukan-bukan.
kita tak tahu yang tanggung akibat dia bukan diri kita je, malah orang sekeliling kita. Yang lagi satu, kalau nak berubatlah cara Islam untuk yang beragama Islam lah. Jangan guna bomoh, penjaga jin dan sebagainya. Akibatnya orang yang tak bersalah pun kena, macam kawan-kawan dia tadi kan. So itulah kisah daripada Han. Wow, seram betul Tapi itulah, Han ni memang orang kuat sekolah tu. Dia macam ada je kat mana-mana. Semua cikgu nampak je mesti, tolong angkat ni, tolong angkat tu. Kesian dia. Okay, so itu kisah pertama guys. Kita nak move on kepada kisah kedua tentang perkemahan dekat sekolah. Cerita ni pun daripada subscriber Sarawak. So tanpa membuang masa, let's go. So kisah perkemahan sekolah ni berlaku pada tahun 2022. Memang baru lagi lah. Waktu Disember yang lepas macam tu, before cuti panjang. So nama pemilik kisah ni Maria. Maria berasal daripada Sarawak dan sekolah ni dekat area Mukah Dalat. Ini kisah waktu dia sekolah rendah lah. Itu sekolah SK. So kisah ni bermula waktu pagi. Macam biasalah orang bawa macam barang-barang keperluan nak pergi kemah kan. Sebab sehari je kemah tu kat sekolah. Yang besok tu balik dah. Cikgu pun ada pesan lah buat yang perempuan tu, siapa yang ada masalah perempuan tu, cikgu cakap kalau nak buang pad jangan buang merata-rata. Biasalah kita nak pergi camp kan, ada taklimat seperti itu. Jangan buang merata-rata lah, sebab belakang sekolah diorang ni betul-betul hutan. And sebelah sekolah diorang tu pula kubur Kristian. And dalam perjalanan nak pergi sekolah tu pula ada kubur Cina. So menjelanglah ke petang. Waktu tu si Maria ni pun tengah haid. Jadi time tu dia mandi mestilah lama sebab nak cuci pad tu kan. Waktu tu dah pukul 6 petang macam tu. Time tengah cuci pad tu, Maria sebenarnya dah berdebar tau. Dia sorang-sorang dalam tandas tu, tapi dia tak naklah fikir sangat. Lepas tu waktu dia dah nak siap tu, dia baru tersedar yang dia seorang je ada dalam tandas tu. Sebab suasana dah diam. Sebelum dia nak masuk dalam toilet tu, ada lagi orang dalam toilet dekat sebelah dia. Dia dengar lah bunyi orang buka pipe semua kan. Tapi lama-lama tu dah diam. So waktu dia keluar daripada toilet mandi tu, memang tak ada orang lah. Time tu dah start meremang sebab the whole time tadi aku seorang-seorang dalam toilet ni. Lepas tu dia teruslah keluar daripada toilet tu. Lepas habis makan petang, time tu dah pukul 7 petang macam tu. Siapa yang beragama Islam tu akan pergi ke bilik agama lah. Diorang yang tak boleh solat tu akan stay dekat blok lama. By the way, sekolah diorang tu ada blok lama dan blok baru. Blok baru tu lah tempat mandi dan tempat yang dia cakap dekat dengan kubur Kristian dan juga hutan. Blok lama tu pula walaupun nama lama tapi still boleh digunakan. Jadi tak adalah terbengkalai sangat. So siapa yang beragama Kristian tu akan berkumpul dekat bilik tahun 2 dan tahun 3 sebab ada kerohanian, sesi agama dia orang lah. Time tengah kerohanian tu lah juga adik kawan dia Marisha ni pergi tegur benda dekat blok baru tu. Dia cakap dekat depan bilik tahun 1 tu, dekat koridor, dia ternampak ada benda hitam bertinggi. Time tu lah si Maria dengan 3 orang kawan dia lagi ni cakap dalam bahasa Sarawak lah. Dia cakap, "Oi, jangan tegur benda tu, nanti benda tu ikut." Nak pula time tu ada pula cicak kan. Bunyi cicak kan, orang kata kalau cicak berbunyi tu macam petanda ada jin kat situ. Tapi wallahualam lah. Lepas tu ada juga orang kata kalau dengar cicak berbunyi jangan ikut bunyi cicak tu, sebab cicak tu dia akan tegur kalau ada benda dalam bilik tu. Dah lah sekolah tu dah lama tak buat perkemahan tau, sebab dah COVID 2 tahun. Jadi tahun 2022 ni lah first time nak adakan kemah balik kan. So time tengah kerohanian tu, Maria tak sengaja terpandang dekat blok baru tu. Time tu memang dia ternampak ada benda hitam tengah bertinggi dekat atas koridor tandas lelaki. Time tu Maria harap sangat ada orang lain juga nampak benda tu. Tapi bila dia tanya dekat Ria, kawan dia, "Weh, kau nampak tak benda yang aku nampak dekat atas tandas lelaki tu?" Tapi Ria cakap, "Apa? Tak nampak apa-apa pun." Lepas tu dia tanyalah dekat kawan dia yang lain, Margaret, "Weh, awak nampak tak something dekat tandas lelaki tu?" Kawan dia pun cakap dia tak nampak apa-apa. So Maria macam tak puas hati lah kan. Dia tanya dekat Ariana, kawan dia yang lain,
nampak tak something dekat atas tandas tu. And kawan dia Ariana ni pun cakap tak nampak apa-apa. So dekat situ dia dah macam meremang, kenapa aku seorang je nampak ni. Lepas tu dah habis kerohanian kat situ, ada penceramah kat situ, macam doktor lah, dia ceramah pasal kesihatan. Dari pukul 8 macam tu sampai lah nak ke 10. Habis je sesi ceramah pasal kesihatan tu, diorang pun pergilah makan. Lepas makan malam, cikgu suruh diorang kencing dulu apa semua sebelum tidur kan. Lepas habis bergigi apa semua, diorang ada lagi satu aktiviti, iaitu menulis perkataan perkemahan 2022. Lepas tu dah habis tu, diorang hantarlah semua kertas tu, and then diorang kena berkumpul balik dekat dewan. Time ni dia dengan kawan dia Erina tengah main lampu suluh tau, torchlight tu. Diorang main-main, tiba-tiba tersuluh dekat store atas bumbung. Time diorang tengah suluh dalam store tu, diorang ternampak ada benda hitam dalam tu. Tapi bukan tu je tau, sebab diorang panik, diorang suluh lah juga dekat atas bumbung. Time dia suluh dekat atas bumbung tu, tiba-tiba benda tu terus hilang. Time tu memang diorang berdua je nampak, and diorang terus senyap je. Lepas habis tu, setiap kali ada perkemahan, mestilah ada macam burung hantu kan. Time tu cikgu tanyalah, siapa nak join burung hantu dan siapa yang tak nak join. Time tu walaupun si Maria ni tengah datang bulan, tapi entah kenapa waktu tu dia rasa nak sangat join. Macam seronok kan. Tapi sebenarnya siapa yang nak join tu lah cikgu suruh tidur, dan yang tak nak join tu lah cikgu suruh ikut. Lepas tu waktu tu dah pukul 12 malam. Cikgu saja pasang lagu seram-seram. Kalau tak silap waktu tu sound tu bunyi macam kenapa belum tidur lagi. Macam ketawa yang ponti tu kan. Yang lawaknya si Maria kata kemah lain jerit-jerit tau, sebab ada bunyi ponti mengilai belakang tu. Tapi Maria dan kawan dia berlima ni dalam kemah tu senyap je. Memang senyap bila dengar bunyi tu, sebab diorang daripada tadi lagi dah rasa seram dekat sekolah tu. Lepas tu cikgu pula pergi pasang sound seram kan. Jadi time nak tidur tu, sebabkan diorang semua dalam tu beragama Kristian, dia dengan Vanessa tidur sambil pegang rantai agama diorang lah, sebab takut sangat waktu tu. So dah habis tu, sampailah ke pagi. Dia tak sedar pun, dia tidur rasa macam sekejap je tidur kan. Tahu-tahu dah pagi. So bangun-bangun diorang terus mandilah. Habis je mandi, cikgu suruh semua berkumpul dekat dewan. And pagi tu jugalah cikgu buka cerita. Cikgu kata, kenapa saya tak jadi nak buat burung hantu malam tadi? Sebab cikgu nampak diorang semua dari tahun 4 sampai tahun 6 macam yakin tak yakin je nak main burung hantu ni. Lepas tu cikgu cakap, dulu pernah juga cikgu buka cerita. Time tu kan dah tengah malam, time perkemahan jugalah. Time tu cikgu tu nak cuci pinggan. Tiba-tiba dia nampak ada satu senior diorang ni, dulu-dulu pun cerita lah, tengah berdiri dekat sinki. Sinki tu ada dekat sebelah parking kereta tau. Lepas tu cikgu tegur lah. Cikgu tanya, adik kenapa belum tidur lagi? Orang lain dah tidur dah. Tapi time tu budak tu tak respon apa-apa. Dan dia cikgu tak kisah sangat lah kan. Mana tahu budak ni macam main-main je kan. Lepas tu pagi esoknya cikgu tu tanya dekat budak tu kan, malam tadi buat apa dekat sinki parking kereta tu? Dan apa yang mengejutkan cikgu tu, budak tu cakap, saya tak ada pun dekat sinki parking kereta tu cikgu. Saya dah tidur dah waktu tu. Cikgu salah nampak kot. Time tu lah cikgu ni rasa macam agak trauma sikit lah nak cuci pinggan tengah-tengah malam. Nasib baik cikgu tu cikgu lelaki. So dari situ cikgu tu macam waspada lah, berhati-hati. Dia tengok keyakinan dekat budak tahap 4 dengan tahap 6 ni macam tak ada untuk dia buat burung hantu tu. Jadi tak adil lah nak buat burung hantu. So lepas makan pagi tu, dia dengan kawan dia Ria ni buka cerita juga. Rupa-rupanya bukan Maria seorang je yang rasa seram dalam kemah tu, tapi kawan dia Ria ni pun rasa juga. Ria ni tidur dekat pintu kemah, dekat tepi lah, paling tepi sekali kan. And then dekat tepi pintu tu, dia terasa macam ada orang. Nak tegur tapi macam tunggu esok pagi je lah. So rupanya Maria dan juga kawan dia Ria ni dua-dua rasakan benda yang sama. Ria ceritalah dia rasa macam ada orang tidur dekat belakang dia. Lepas tu dia nampak dalam bilik blok bangunan lama tu, dekat bilik tahun 5 dengan tahun 6. Time tu kan diorang ada buat masakan rimba tau. Time tu lah dia nampak dalam bilik tu ada benda putih dari bilik tahun 5 tembus dinding bilik tahun 6. So itulah beberapa orang kata apa, penampakan-penampakan misteri bila diorang berkemah dekat dalam sekolah. Setelah lama tak buat camping kat sekolah kan. Tapi kamu tak suka tu camping kat sekolah. Dia macam memang seronok dengan kawan-kawan kan, tidur dengan kawan-kawan. Tapi lebih rela camping kat luar daripada dalam sekolah sendiri.
Tak tahulah, kadang-kadang sekolah sendiri tu macam ada vibes yang kita macam rasa seram kan. So sampai situ je lah kisah kita hari ini guys. Harap dapatlah sedikit sebanyak pengajaran daripada kisah seram hari ini. Mak kau okey. Kau ni. Okay, so kemarin itu sajalah video tu hari ni. Thank you Han dan juga Maria sebab sudi berkongsi cerita dengan kita orang hari ni. And thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.